Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi perbincangan kita yang melibatkan modul pintas 2019. Okey, kali ni kita akan tengok tajuk indeks dan logaritma, soalan-soalan yang keluar di kertas 2. Okey, untuk kertas 1 dah ada dah video dia, awak boleh tengok dekat dalam playlist Countdown to Trial SPM 2020. Okey, dalam playlist tu kita dah bincangkan dah tajuk indeks dan logaritma ni tapi kertas 1. Okey, so hari ni kita akan bincang soalannya yang keluar dalam kertas 2. Kita tahu kertas 2 ni markahnya besar-besar. Kalau kita tengok tajuk indeks dan logaritma ni sendiri, bila kita totalkan markahnya, kita dapat 8 markah. 2 markah untuk soalan pertama dan 6 markah untuk soalan yang seterusnya. Dan biasanya dia akan combinekan. Okey, dia akan combinekan, dia takkan asing. Kalau atas tu indeks, di bawahnya adalah log. Kalau di atasnya log, di bawahnya adalah indeks selalunya. Okey, tapi kita tahu indeks dengan log ni dia berbalik. Maksudnya daripada indeks boleh jadi log, daripada log boleh jadi indeks. Terpulang macam mana cara kita nak manipulate log dan indeks itu. Okey, so kita terus pergi ke soalan nombor 2A. Soalan kedua tu. Okey, ini adalah set 1. Soalan 2A, markahnya 2 sahaja. Jadi apa soalan ni? Biasa 2 markah ni mesti level yang cikai-cikai punya soalan kan, yang macam senangnya. So dia kata tunjukkan. Dia suruh tunjukkan bahawa X sama dengan 1 adalah penyelesaian bagi 2 kuasa 3X tolak 4X darab 2 kuasa X tambah 2 kuasa X tolak 2 sama dengan sifar. Benda ni senang je nak tackle. Senang sangat nak tackle. Okey, caranya adalah awak tak payah nak mudah-mudahkan ke apa ke, tak perlu. Masukkan sahaja X sama dengan 1 ni, masukkan ke dalam persamaan. Tengok ujungnya nanti dapat tak sifar. Kalau dapat sifar, then proven. Maksudnya betul lah X sama dengan 1 tu adalah penyelesaiannya. Nampak? Senang kan? Sebab itulah dia 2 markah saja. Okey, so ini adalah soalan kertas 2. Bila kertas 2, jangan lupa kita perlu tulis pada buku jawapan yang warnanya biru dan tebal. Okey, di buku jawapan tu, pastikan awak tulis nombor soalan. Okey, dan pembahagian soalan dia lah. Okey, so kita salin semula soalan ni. Untuk salin semula soalan, for sure tak ada markah, tapi ianya akan memudahkan kita. Okey, so salin tu kena betul lah. Jangan salah pula. Kan salah salin sia-sia je. Sama dengan, tak tahu. Kenapa cikgu buat cepat sangat sama dengan ni? Ya Allah, betul-betul salin soalan. Okey, kita salin dia punya persamaan. And then, kita masukkan nilai X sama dengan 1. Kita nak check. Okey, so kita masukkan X sama dengan 1. So sekarang dia akan jadi 2 kuasa 3 dalam kurungan 1 tolak 4 darab 1. Semua X kita gantikan dengan 1. So sini kuasa 1 tambah 2 kuasa 1 tolak 2. Okey, lepas tu tekan kalkulator. Kalau kalkulator tunjukkan jawapan sifar, then proven. Automatically proven. Ui, senang. 3 darab 1 kuasa 3 kan. So terus je kuasa 3 tolak 4 darab 1 4. And then darabkan dengan 2 kuasa 1 2 tambah 2 kuasa 1 pun 2 tolak 2. So nampak jawapan dia adalah sifar. Bila dah jawapan sifar, sebab ini adalah soalan tunjukkan. Jadi jangan lupa tulis di sini proven ataupun terbukti. Ataupun proof. Okey, kena tulis sebab ini adalah soalan tunjukkan. Kalau awak tak tulis proven, dia seolah-olah awak tak buktikan pun sebenarnya, walaupun ada pembuktian dekat situ. So dia nak awak tunjukkan dengan cara tulis dianya terbukti. Begitu. Okey? Dah siap? So masukkan nilai 1 dalam persamaan memberikan awak 1 markah. Terbukti penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. So dapat lagi 1 markah. So confirm 2 markah dah dekat situ. Okey, kita pergi ke soalan B. Okey, kita pergi ke soalan B. Cikgu bagi 2 dulu kawasan sini. Okey, so soalan B, kita tengok apa soalan B. 6 markah, markahnya besar. Maksudnya expectation kita, jalan kerja dia mungkin agak panjang lah. Okey, so kita tengok soalan B, dia kata apa? Diberi bahawa log N asas A, okey, sama dengan 1/2 log and then 24 tolak log 0.375 tolak 6 log 3. Dia suruh cari nilai N. So ini adalah soalan yang melibatkan logaritma. Okey, cikgu lagi suka log ni daripada indeks. Bagi cikgu log ni lagi senang nak tackle lah, nak bandingkan indeks ni. Indeks ni ada part yang mengelirukan sikit. Okey, so ini yang pertama, dia suruh cari nilai N.
And then kat bawah, seterusnya dia suruh hitung nilai log N apabila dia berikan A sama dengan 2/3. So, A ni duduk kat mana? A ni adalah asas. Nampak situ? Log N asas A. Log 24 asas A. Log 0.375 asas A. So, A ni adalah asas. Jadi, dia suruh kita nilaikan log N asas A apabila A sama dengan 2/3. Okay? So, nanti bila dah dapat nilai N, masukkan N ke dalam log N asas A ini. Kemudian, masukkan nilai asas. Itu kemudian lah. First, kena cari dulu apakah nilai untuk N. So, macam mana kita nak buat? Okay, ni senang je ni. Senang je. Step pertama, saya soalan. Okay, salin dua soalan dia. Log N asas A sama dengan 1/2 dalam kurungan log 24 asas A tolak log 0.375 asas A tolak 6 log 3 asas A. Okey. First of all, dalam hukum log, bila dia buat tolak macam ni, maksudnya kita boleh ubah nilai log di dalam ni menjadi bahagi. Itu adalah peraturan ataupun hukum log tu sendiri. Mana Kita tengok dalam rumus. Ni. Yang ni. Bila dalam keadaan tolak, kita boleh ubah dia kepada bahagi. Kalau dalam keadaan tambah, kita boleh ubah dia kepada darab. Ini kira kita kembangkan log ni lah. Bila kita ada log Mn, maksudnya ianya adalah log M tambah log N. Kalau kita ada log M per N, maksudnya dia adalah log M tolak log N. Okey, so sekarang ni kita ada tolak. Jadi kita boleh tukarkan dia kepada bahagi. Macam mana nak buat? Okey, kita ada satu lagi option. Okey, sebab sini ada 1/2. So sini gangguan. Kalau cikgu lagi suka transfer dia pergi sebelah. Okey, bila 1/2 kita bagikan ke sebelah, kita tahu dia akan jadi per 1/2. So, dia akan jadi log N asas A per 1/2. Dan yang ini, kita boleh ubah dia kepada darab. Bila darab, maksudnya dia akan didarabkan dengan 2. Okey, 1/2 ni dia kan bahagi. Daripada bahagi, ubah jadi darab. So, kita akan terbalikkan penyebut dengan pengangka. Kita akan terbalikkan penyebut dengan pengangka. Itu yang nanti dia dapat darab 2. Daripada 1/2 ni, okey, daripada log N asas A per 1/2, awak ubah dalam bentuk darab, dia akan jadi log N asas A darab 2/1. So, basically darab 2 lah sebenarnya. So, cikgu tinggalkan macam ni. Okey, di sebelah kanan ni sekarang dah tak ada dah 1/2 sebab dah bawa ke sebelah. So, macam ni kita nak kumpulkan balik. Macam ni kita kumpulkan balik, kita buat satu-satu. Sebab 2 kali tolak ni. Jangan 2 kali tolak pergi bantai bahagi. Jadi 3 tingkat nanti pula awak punya flat bahagi tu kan. Okey, so kita buat satu-satu. Kita selesaikan yang paling kiri dulu. Jadi sini akan jadi log 24 bahagi 0.375 asas A. Okey, tolak. Yang ni kita ada kerja lain. Sebab dia ada nilai faktor kat depan. Nilai faktor kat depan boleh pulangkan semula, jadikan dia punya indeks. So, dia akan jadi log 3 kuasa 6 asas A. Macam tu. Okey, so kita selesaikan yang ni. Kejap lagi. Okey, yang ni kita dah boleh bahagikan kat dalam. So, 24 bahagi 0.375. Kita dapat 64. Jadi, sekarang ini adalah log A 64. Sebab tolak, jadi kita perkan lagi sekali. 3 kuasa 6 adalah 3 kuasa 6. Kita dapat 729. 729. Okey. So, yang ni kita boleh selesaikan. Log N. Okey, log N asas A. Bila didarab 2, dia akan dapat 2 log N asas A. Sama dengan log A. Okey, yang ni boleh double check. Kita boleh mudahkan ataupun tidak. 64 bahagi 729. Uish. Tak tekan bahagi. Bahagi 729. Okey. So tak boleh mudahkan. Okey, dah dapat balik nilai dia. Jadi tak boleh mudahkan, leave it. Okey, so salin balik yang belah sini lah. Kita tak boleh nak mudahkan. So dia akan jadi 64 per 729 juga. Okey, yang di depan faktor boleh pulangkan semula, dia akan jadi kuasa 2. Okey, so sini akan jadi log N kuasa 2 asas A sama dengan log A 64 per 729. Nampak bentuk dia dah sama. Log A. So kita boleh bawa keluar N kuasa 2 ni. Nilainya adalah sama dengan 64 per 729. Nak dapat dah ni jawapan.
So kita dah boleh bawa keluar. N kuasa 2 sama dengan 64/729. Selalunya step ni yang dilupakan. Sampai sini terus rasa macam terhang kan. Macam mana nak buat lah. Lepas ni tertukar, pergi tukar sini, pergi tukar sini, pergi bahagilah apalah. Sedangkan kita boleh compare and then terus je bawa keluar. So macam index. Index kita compare bila asas dia dah sama. And then kita boleh ambil index tu bawa keluar dan dapatkan dia punya nilai pemboleh ubah dia. Dalam kes ni pun asas dah sama dah ni, log A. So kita terus boleh bawa keluar log dia tu. Okay, so nak cari N maksudnya kita kena punca kuasakan semua. So N sama dengan punca kuasa 64/729. Okay, yang membuatkan nilai akhir N ini adalah, okay, punca kuasa 64 adalah 8. 8 darab 8. 8 kuasa 2 lah. 8 kuasa 2 dapat 64. Yes, betul. And then punca kuasa 729 adalah 27. Okey, jawapan dia 27. Jadi N kita adalah 8/27. Terus siap. Terus dapat nilai N dekat sini. Just buat perbandingan sahaja. Out frame. N sama dengan 8/27. So dekat sini kita ada satu markah. Nilai lah, for sure lah satu markah. Kita buat perbandingan, bawa keluar N. So dekat sini ada K1. Okey, lepas tu K1 yang seterusnya, bila awak buat yang ini, okey, awak selesaikan. Okey, awak dah mudahkan awak selesaikan ni. Yang ni dapat lagi K1. Okey, kat sini 5 markah tau. 1, 2, 3. And then yang dekat sini, bila awak ubah, okey, daripada keadaan faktor jadikan dia index, and then kemudian awak combinekan balik and tolak ni jadikan dia bahagi. So dekat sini pun ada lagi K1 markah. Okey, lepas tu dia setiap step ni lah kali ni untuk yang set 1 ni, setiap satu step ni sebenarnya dia ada satu markah. Senang cerita. Okey, kadang-kadang ada orang yang dia buat lain tau. 1/2 ni dia buh naik terus nanti kat hujung. Maksudnya dia selesaikan dulu. Lepas dia selesaikan, okey, dia dah bahagi. Mula dia bahagi 24, bahagi 0.375. Kemudian dia bahagi dengan 3 kuasa 6 tu. Dapat sampai sini kan? Sampai kat sini. And then 1/2 kan asalnya ada kat depan. So dia bawa pergi ke belakang. Jadi punca kuasa akan jadi indeks 1/2 untuk keseluruhan log. Okey, lepas tu dia terus compare pun sama. Tetap awak akan dapat jawapan N sama dengan 8/27. Okey, total markah masih lagi 5 markah. Terpulang. Untuk yang ni dia punya jalan kerja dia lebih macam ni open minded sikit lah. Dia tak tertutup macam tu je jalan kerja dia kan. Dia ada option-option dia. Okey, so macam mana kita nak cari nilai log N apabila A sama dengan 2/3? Benda ni yang selalu kita lupa. Ni cikgu nak jawab soalan yang ni. Ni. Nak jawab soalan yang ni Okey, ni sambungan untuk soalan B. Sekarang soalan B ni kita dah dapat nilai N. Sekarang kita nak tahu nilai log N, okey, asas A apabila asasnya adalah 2/3. Maksudnya dia nak macam ni. Okey, log N asas A. Okey, N kita dah ada. Sekarang ni A pun dia dah bagi 2/3. So kita kena buat log 8/27. And then sini adalah 2/3. So macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak dapatkan nilai? Kalau cikgu pakai kalkulator yang jenis class weeks, mana kalkulator cikgu tu? Kalau cikgu pakai kalkulator yang ni, okey, cikgu boleh terus dapat jawapan tau. Caranya ni main tipu. Okey, bahagian sini kita boleh tukar asas dia sebab cikgu boleh alter asas kat sini. So kita boleh buat jadi log 2/3. And then dekat dalam ni kita boleh buat 8/27. Terus dapat jawapan N sama dengan 3. Tapi kita tak akan ada tak akan ada markah untuk jalan kira. Sebab memang tak ada jalan kira punya markah pun. Nampak tak? Nampak tak kelebihan bila pakai class weeks ni? And then ada yang kata juga class weeks ni sebenarnya dah boleh dibawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan sebab dia cuma tambah beberapa fungsi yang tak ada dalam Casio Black ni. Ni kita panggil Casio Black. Okey, yang ni masalah dia adalah kita tak boleh ubah langsung dia punya log. Log dia sentiasa asas 10. Okey, let's say tak ada class weeks. So macam ni kita nak selesaikan pakai kalkulator hitam. Cara dia macam ni. Kalau pakai class weeks kita terus dapat nilai dia sama dengan 3. Cikgu tulis sini 3.
Sebab itulah kat sini kan markah dia 1 je tau. Tak ada markah jalan kerja sebab kita boleh terus tekan kalkulator. Okey, tapi let's say awak tak ada kalkulator kelas week. So how? Macam mana awak nak selesaikan? Awak buat macam ni. Step yang pertama, awak tulis, katakan log 8/27 asas 2/3 sama dengan X. Okey, awak letakkan nilai X di tepi. Kemudian daripada log, macam mana awak nak tukar kepada indeks? Ingat ke tak? Asas log akan jadi asas indeks. Okey, asas log akan jadi asas indeks. Jadi sini 2/3, dia akan jadi 2/3 and then X ni akan jadi indeks lah. Kemudian sama dengan nilai dalam log. Ini basic pertukaran daripada log ke indeks. Okey, kemudian awak ubahlah daripada 2/3 kuasa X. Okey, 8/27 ni macam ni kita nak ubah dalam bentuk 2/3 kuasa berapa yang akan dapat 8/27 balik. Kat sini awak tahu 8 ni awak boleh buat asas 2 iaitu 2 kuasa 3. And then 27 ni awak boleh buat asas 3 iaitu 3 asas 3. Nampak? Dia asas 3. Asas 3 indeks 3. Ya Allah. Okey, awak ambil ni sebagai punya asas Tengok 8. Kita buat 2 asas 2. Nampak sama asas 2. And then asas 2 indeks 3. Okey, kalau kita buat 2 kuasa 3 dan kita dapat jawapan dia 8. Okey, kalau yang ni pula 27. Kita tengok sini asas 3 kan. So kita carilah 3 asas berapa yang kita boleh dapat 27. So 3 asas 3 dapat 27. Macam tu. Okey, sama dengan 2/3 X. Okey. And then kat sini yang ni awak boleh kurungkan. Awak boleh bawa keluar kuasa 3 sebab sama. So dia akan jadi 2/3 kuasa 3 sama dengan 2/3 kuasa X. So tak ke di hujungnya awak akan dapati bahawa X sama dengan 3? Kan? Kat hujung ni awak akan dapat X sama dengan 3, betul? Tadi X adalah log 8/27 asas 2/3. Jadi jawapan untuk log 8/27 asas 2/3 adalah X sama dengan 3. Pun sama, dapat jawapan lah. Cuma panjang sikit lah. Okey, panjang sikit lah jalan ceritanya. So ingatlah, kalau tak nak beli kelas weeks, ingat jalan kerja yang ini. Cara macam mana nak dapatkan nilai log apabila asasnya selain daripada asas 10. Jangan pula pandai-pandai buat pertukaran asas pula kan. Jalan kerja panjang sangat tu. Jangan begitu. Pening nanti kepala awak. Okey, so pakai cara yang ini. Ini lebih mudah. Okey, kita terus ke set 2 pula. Untuk set 2, okey, ni soalan sekolah kita lah. Senang cerita kan. Okey, untuk set 2, dia bagi sama juga 2 soalan. Soalan A, soalan B. Dan pembahagian markah pun sama. 2 markah, 6 markah. Cuma kalau perhatikan dekat sini, dia ada sebut log. Okey, di sini, dia bagi log, dia bagi indeks. Ambil kau. Semua dalam satu soalan. Ini kejam. Okey, so 2A. Kita pergi ke soalan 2A. Dia kata kat sini diberi log N asas 8 sama dengan 1/3 dan cari nilai N. Ya Allah, senang gila soalan ni. Senang sangat. Okey, bila dia beri log, dia dah siap bagi nilai, dia suruh cari N. Maksudnya N ni duduk kat dalam log kan. So, ideanya adalah awak tukarkan log ini ke dalam bentuk indeks. Dan awak akan dapat nilai N. Okey, itu je sebenarnya soalan ni. Sebab itulah 2 markah. Okey, so kita tulis dia punya nombor soalan. Jangan lupa soalan 2A. Okey, salin balik. Log N asas 8 sama dengan 1/3. Jadi macam mana kita nak ubah log ke dalam bentuk indeks? Okey, first tinggalkan nilai log yang kat dalam. Ni yang kat dalam ni, tinggalkan dia forever alone. Okey, lepas tu asas log jadikan asas indeks. Nilai dia akan jadi indeks. Lepas tu tekanlah kalkulator. Waktu tekan kalkulator ni pun kena hati-hati. Jangan sesedap rasa je. Terus tekan 8 kuasa 1/3. Ya Allah, salah. 8 kuasa 1/3. Langsung tak dapat jawapan lepas tu. Tak boleh Kalau buat macam ni, kalkulator akan baca 8 kuasa 1 dapat 8. And then baru diper dengan 3. Itulah dia dapat 8/3 sebenarnya ni. Tengok sini. Tu. Kan? Okey, so bila nak per, kita mesti kurungkan. 8 kuasa dalam kurungan 1/3. Baru dapat jawapan. Barulah kita dapat jawapan N sama dengan
2. Kena hati-hati Kena ingat selalu bila ada negatif kena kurung. Bila ada pecahan pun kena kurung. So dapat jawapan. Jawapan dekat sini 1 markah. Awak buat pertukaran daripada log kepada indeks. Kat sini ada 1 markah untuk kemahiran. Settle soalan 2A. Okey, kita pergi ke 2B. Okey, soalan 2B. Sebenarnya soalan 2B ni dia ada 2 option. Okey, kita baca dulu soalan dia and then cikgu akan ceritakan apa option yang awak ada. Okey, so diberi log X, okey, asas 3 sama dengan R. Okey, dan log Y asas 9 sama dengan S. Okey, dia suruh cari nilai R, cari nilai S jika X, Y kuasa 2 sama dengan 81, X kuasa 2 per Y sama dengan 1/3. Ada 2 option. Sama ada awak kekalkan maklumat log ini, kemudian soalan awak tukarkan ke dalam bentuk log. Ataupun awak kekalkan bentuk soalan, maklumat ini daripada log awak tukarkan kepada indeks. Okey, mana-mana pun awak still akan dapat 6 markah penuh. Okey, so kita nak buat yang mana? Kalau awak pakai log, maksudnya awak kekalkan maklumat log, yang ini awak tukar kepada log. Okey, so jalan kerja dia akan jadi lebih panjang. Okey, berbanding bila awak tukarkan maklumat ini kepada indeks. Okey, bila awak tukar maklumat ni kepada indeks, and then awak terus masukkan, basically dia lebih simple lah. Sebab indeks ni memang dia lagi simple daripada log. Okey, tapi log lagi senang daripada indeks. So nak mana? Nak cikgu tunjuk dua-dua cara. Okey, so kita start dengan kaedah. Nak mana ya? Panjang kan nak yang pendek dulu? Okey, kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang simple dulu. Kita try tukarkan, okey, maklumat yang daripada log ni tukar pada bentuk indeks. Kemudian kita gantikan ke dalam soalan yang dah memang pun dalam bentuk indeks. Okey, kita buat yang tu dulu. Okey, so soalan 2B. Soalan 2B, maklumat kita ada log X asas 3 sama dengan R. Yang ni nak tukar pada indeks macam mana? X kekal. Okey, asas log jadi asas indeks, nilai akan naik atas. So, X sama dengan 3 kuasa R. Ini jadi yang barulah. Okey, and then yang kedua pula, kita ada log Y asas 9. Log Y asas 9 sama dengan S. Bila tukar dalam bentuk indeks, Y kekalkan, asas log akan jadi asas indeks. Okey, nilai akan jadi indeks. So, dapat nilai untuk X dan untuk Y. Sekarang ni, guna X dan Y ini masukkan ke dalam kedua-dua persamaan. Okey, so kita buat yang untuk yang pertama. X, Y kuasa 2 sama dengan 81. So, X adalah 3 kuasa R. Darab. Cikgu pecahkan macam ni supaya dia tak mengelirukan. Okey, and then Y kita adalah dalam kurungan sebab ada kuasa 2 kat luar. 9 kuasa S kuasa 2. Okey, sama dengan 81. Okey, jadi selesaikan yang atas ni dulu. Awak akan dapat 3 kuasa R darab 9 2S. S darab 2 kan. So, dapat 2S sama dengan 81. Yang ni awak janganlah pula buat 9 pun dikuasa 2 kan. Okey, sebab 9 ni dia dah ada kuasa. Kuasa dia S. Jadi, S ni cuma darabkan sahaja dengan kuasa yang di luar. Okey, 9 ni duduk dan diam kat situ. Okey, sekarang kalau awak perhatikan 9 ni awak boleh ubah kepada asas 3. 81 pun awak boleh ubah kepada asas 3. So, kita ubah semuanya kepada asas 3 supaya indeks kita ni boleh kita selesaikan. So, awak akan dapat sini 3 kuasa R darab. Yang ni ubah pada asas 3. Awak akan dapat 3 kuasa 2. Dan dekat luar ada 2S yang asal. Okey, 81. Nak ubah kepada asas 3. 3 kuasa 3 dapat 27. 3 kuasa 4. Kita dapat 81. Okey, maksudnya ni kita ubah 3 kuasa 4. Okey, kembangkan saja yang ini. Awak akan dapat 3R darab 3, 2 darab 2S dapat 4S sama dengan 3 kuasa 4. So, asas indeks dah sama. Indeks boleh diselesaikan. Jadi, 3R tambah 4S. Okey, darab maksudnya indeks kena tambah sama dengan 3 kuasa 4. Dah sama. Okey, keluar frame. Dah sama. Okey, dah sama. Jadi, indeks dia kita boleh samakan jugalah. Jadi, R tambah 4S sama dengan 4. Bawa pergi sebelah. R sama dengan 4 tolak 4S.
So ini adalah persamaan yang pertama. Okey, itu persamaan yang pertama untuk R. Okey, then kita buat yang kedua ni pula. Yang ni. Yang X kuasa 2 per Y sama dengan 1 per 3. Okey, kita buat yang tu pula. Okey, so dia adalah X kuasa 2 per Y sama dengan 1 per 3. Okey, X adalah 3R, 3 kuasa R dalam kurungan 3 kuasa R kuasa 2 per Y adalah 9 kuasa S sama dengan 1 per 3. Okey, sebab dia sama dengan, jadi awak boleh darab silang. Okey, darab silang di sini, awak akan dapat 3 darab dengan 3, R darab 2 dapat 2 R. Sama dengan 9S darab 1 dapat 9S balik. Okey, 3 ni sebenarnya adalah 3 kuasa 1. Okey, indeks bila didarabkan asas sama, so indeks di dalam akan tambah. Jadi sini akan jadi 3, 1 tambah 2R sama dengan. Yang ini boleh ubah kepada asas 3 iaitu 3 kuasa 2. Kat luar ada S. Okey, so selesaikan yang sini, atas ni. Awak akan dapat 3, 1 tambah 2R sama dengan 3, 2 darab S, 2 S. Bolehlah bandingkan dia punya indeks pula sebab asas dah sama. So 1 tambah 2R sama dengan 2S. Okey, tag je sebagai persamaan kedua. Kemudian masukkan, gantikan persamaan yang pertama ke dalam persamaan yang kedua. Okey, so gantikan 1 ke dalam 2. Okey, so 1 tambah 2 R adalah 4 tolak 4S sama dengan 2S. So sini akan dapat 1 tambah 8 tolak 8S sama dengan 2S. Bawa pergi sebelah, awak akan dapat 9 sama dengan 10S. So S adalah 9 per 10. Okey, selesai. Terus dapat nilai untuk S, 9 per 10. Okey, guna nilai S untuk cari nilai R pula. So, masukkan dalam persamaan yang pertama. S sama dengan 9 per 10 ke persamaan yang pertama. Okay, persamaan yang pertama yang inilah untuk cari nilai R. Jadi, R sama dengan 4 tolak 4 dan kurungan 9 per 10. So, sama dengan okey, 4 tolak 4 dan kurungan 9 per 10. Dapat jawapan dia 2 per 5. So, dapat terus jawapan tu R sama dengan 2 per 5. Okey, selesai. So, kedua-dua ni akan memberikan awak markah untuk nilai yang betul. Okey, kemudian kita tengok daripada atas. Daripada atas, teknik kita tukarkan daripada log kepada indeks. Di sini akan ada K1. Okey, kemudian awak masukkan nilai yang awak dapat itu. So, ni ada lagi K1. Okey, lepas tu awak selesaikan, awak dapat 2 persamaan. Okey, awak dapat 2 persamaan, so K1 lagi. Awak gantikan, awak buat persamaan serentak lah. Maksudnya awak gantikan ke dalam mana-mana satu persamaan. Di sini pun ada lagi 1 K. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 markah. Okey, untuk soalan B. Okey, macam cikgu cakap tadi, dia ada alternative way kan. Yang ni yang kita buat tadi ni adalah dalam bentuk soalan indeks. Okey, macam mana kalau kita kekalkan maklumat log and then kita tukar yang ni kepada log? Apa maksud cikgu? Okey, maksudnya macam ni. Daripada X, Y kuasa 2 sama dengan 81. Bila awak nak tukar dalam bentuk log, maksudnya awak kena pilih tahu salah satu asas. Sebab sini asas 3, sini asas 9. So, biasanya kita akan start dengan asas yang paling kecil. Kita akan start dengan asas yang paling kecil. Tapi satu masalahnya, bila awak start dengan asas yang paling kecil nanti, kejap lagi, awak akan kena pakai indeks dalam bentuk kuasa 1 per 3, 1 per 2 untuk matikan log. So better bila awak nak kena tukar dia punya asas log, okey, asas kepada log, awak terus ambil dengan asas yang paling besar. Nanti awak dapat lebih mudah. Okey, itu strategi kat tu. Okey, so kita tukar kepada asas 9 dulu. Jadi kat sini kita akan dapat log X, Y kuasa 2 asas 9 sama dengan log 81 asas 9.
Okey, yang ni kita boleh pecahkan sebab X darab Y kan. So, kita boleh tukar jadi log X tambah log Y. Okey, so sini akan jadi log X asas 9 tambah log Y asas 9 kuasa 2 sama dengan. Okey, di sini kita boleh ubah kepada 9 kuasa 2 untuk kita matikan log. So, log 9 kuasa 2 asas 9. Nampak tak? Kita boleh matikan. 2 ni akan bawa ke depan. Bila 9 dengan asas 9 akan jadi nilai 1. So, 2 darab 1 terus automatik dapat 2. Okey, so sini tak ada tau dalam maklumat ni log X asas 3. Jadi, awak kena ubah yang ini pula. Okey, ubahkan dia kepada asas 3. Jadi, dia akan ubah jadi macam ni. Log X asas 3 per log 9 asas 3. Tambah, okey, yang ni dah boleh selesai. Okey, log Y asas 9 adalah S. 2 bila bawa ke depan, dia akan jadi 2S. Sama dengan, okey, yang ni bawa ke depan akan jadi 2. Yang ini akan jadi nilai dia 1. So, tinggal 2 je. Okey. Then, yang kat bawah ni, okey, yang ni dah boleh selesai juga. Dia akan jadi R per, okey, yang ini boleh ubah kepada 3 kuasa 2 untuk kita matikan log. 3 kuasa 2. Okey, tambah 2S sama dengan 2. Okey, yang di sini pun sama. 2 bawa ke depan. So, 3 asas 3 nilai 1. So, akan jadi R per 2 tambah 2S sama dengan 2. Okey, nak matikan kuasa 2. Kuasa 2 nak matikan per 2 maksudnya semua kena darab dengan 2. Okey, semua kena darab dengan 2. Jadi, bawah ni akan mati. Tinggal R tambah 2 darab 2S akan dapat 4S. 2 darab 2 akan dapat 4. So, nampak tak? Dah dapat yang sama ni. Dia dapat yang sama. And then macam biasa lah, tukar. Okey, tinggalkan R sahaja. So, 4 tolak 4S. Tagging dia sebagai persamaan yang pertama. So, step yang seterusnya sama dengan sebelah. Okey, ni nak tukar yang ni lah. So, mana lagi panjang, mana lagi pendek. Log ni, sebab tu lah cikgu lagi suka log berbanding indeks tau. Sebab log ni lebih mudah sebenarnya. Yang penting, kena pandai lah tackle dia. Okey, so kita nak ubah yang ni pula ke dalam bentuk log. Okey, X kuasa 2 per Y sama dengan 1 per 3. Kita ubah bentuk log sebab cikgu nak jimat ruang. So, cikgu akan pakai colour. Nak pakai colour apa ni? Pakai colour biru lah. Buat sebelah dia. Okey, so tadi kita nak pilih log yang mana? Kita nak asas 9 ke nak asas 3? Ambil asas yang besar. Asas 9. Okey, so kita buat log X kuasa 2 per Y. Sini asas 9. Sama dengan, yang ni pun sama. Log 1 per 3 asas 9. Okey. Okey. So, yang ni boleh pecahkan. Jadi, log X tolak log Y. So, dia adalah log X kuasa 2 asas 9 tolak log Y asas 9 sama dengan. Okay, yang ni pun boleh pecah kepada tolak juga. So, dia akan terextend dekat sebelah ni. Log 9. Okay, and then tolak log 3 asas 9. Okay. Nampak? Ya Allah, kedekut yang cikgu kau. Okay. So, yang ni boleh ubah kepada asas 3. Sebab maklumat kita adalah X asas 3. Kat sini, log X asas 3. So, kita ubah kepada asas 3. Okay, dia akan jadi log X kuasa 2 asas 3 per log 9 asas 3 tolak. Yang ini dah boleh selesai. Nilai dia S sama dengan apa saja log 1 nilainya sifar. So, terus mati. Okay, yang ini pula adalah, okay, macam mana kita nak buat ni? 3 kuasa berapa boleh dapat 9 juga? 3 kuasa berapa dapat 9? 9 kuasa berapa yang kita boleh dapat 3? Sebab kita nak matikan ni. Kita nak ubah daripada log 3 ni. Kita nak log yang sama asas dia. Dapat log asas 9 juga. Okay, so kita boleh buat 9 So, 9 kuasa, kalau 9 kuasa 1, tu dapat 9 kan? Okay, so kita try buat per 9 kuasa, kuasa 1 per 2. Okay, so kat situ kita dapat 3 9 kuasa 1 per 2 dapat 3. Maksudnya, nilai log 3 ni, kita boleh ubah kepada negatif log 9 1 per 2 asas 9. Nampak tak? Log dah sama dengan asas. So, nilai dia akan jadi 1 dekat situ. Okey. So, yang sini dah boleh selesai. Okey. Yang ni tadi log X asas 3 adalah R. 2 bawa ke depan. So, sini jadi 2R. Per. Yang di bawah ni adalah log 3 kuasa 2 asas 3. Tolak S sama dengan. Yang ni 1 per 2 bawa ke depan.
Okey, so nilai 1 jadi negatif 1/2. Okey, sikit lagi. So 2R per, okey, ni pun 2 bawa ke depan dapat 1. So 2 tolak X sama dengan negatif 1/2. Nak matikan 2, darab semua dengan 2. So sini mati, jadi 2R. Okey, tolak 2S sama dengan negatif 1. Nampak? Dia dah sama dengan mana yang sama. Dah sama macam ni. Okey, kalau kita swapkan. Okey, bila kita swapkan, kita akan dapat 2R tambah 1 sama dengan 2S. Kan sama? Kan? Sama tak? Sama dah. Okey, so terpulanglah pada awak. Awak nak guna kaedah mana yang awak lebih confidence, yang awak lebih expert, dan awak pakailah kaedah tu. Sama je. Sebab tu dia punya skema dia equivalent. Asalkan awak dapat jawapan R yang terakhir awak adalah 2/5. S awak dapat 9/10. Okey, terpulang ke awak. Awak rasa mana lagi senang? Tukar jadi indeks ke tukar jadi log? Mana satu paling senang? Okey. So tu sahaja untuk revision kita hari ni. Esok kita akan drill lagi untuk modul pintas. Okey, tapi esok kita tak buat lah secara premier. Cikgu cuma akan upload video macam biasa dan awak tengok dan awak lengkapkan awak punya koleksi modul pintas. Okey. So itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.